Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ahlan wa sahlan, hayyakumullah, barakallahu fikum. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 151. 151 jilid 2 Syarah Akidah Tahawiyah cetakan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, di ayat yang kedua, iaitu dalam masih lagi dalam bicarakan tentang ta'rif kalimah wali. Ta'rif kalimah wali. Sebagai ulang kaji ringkas, kalimah wali, tuan-tuan boleh tengok di sebelah muka surat 150. Perkataan al-wali berasal daripada perkataan al-walayah. Yang merupakan kata lawan bagi al-adawah. Lawan bagi permusuhan. Jadi kalau lawan pada musuh, apa dia? Persahabatan, kesetiaan, kebersamaan, itu semua maknanya al-wali. Sebab kalimah wali berasal daripada bahasa Arabnya dekat. Musuh ni jauh dari kita. Wali dekat. Dan ayat Quran di bawah semuanya syarah tentang makna wali. Cuma secara ringkasnya kita kata wali ini ada 3 konteks. Satu, seorang mukmin wali terhadap mukmin yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang mukminin dan mukminat, sebahagian daripada mereka, hubungan antara mereka adalah wali antara satu sama lain. Orang Islam kena pertahankan orang Islam. Kena bantu, tolong, berkasih sayang, dan dekat antara satu sama lain, bantu-membantu, itu namanya wali. Seorang mukmin menjadi wali terhadap mukmin yang lain. Konteks yang kedua, seorang mukmin adalah wali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin sepatutnya menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana ayat-ayat yang kita bacakan sebelum ini. Bila Allah ta'rifkan mereka, Allah kata ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah, mereka tiada ketakutan ke atas mereka dan tiada kesedihan bagi mereka. Sama ada ketakutan dan kesedihan ini bererti balasan Allah kepada mereka, ataupun ketakutan dan kesedihan adalah Allah SWT menceritakan tentang keadaan mereka yang tidak takut dan tidak sedih ketika ditimpa dengan sebarang situasi dalam kehidupan mereka. Allah ta'rifkan mereka ni adalah orang-orang alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan mereka adalah ketika hidupnya mereka orang-orang yang bertakwa. Beriman dan bertakwa bererti kepada kalimah awliya Allah. Seorang mukmin menjadi wali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, konteks pertama, mukmin wali terhadap mukmin yang lain. Kawan, setia, sahabat, rapat dan bantu-membantu. Konteks kedua, seorang mukmin wali kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu seorang mukmin orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ketiga, Allah wali dan maula kepada orang beriman. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah wali terhadap orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi erti Allah wali kepada orang beriman, Allah
Allah melindungi, Allah membantu, Allah memberi hidayah dan sebagainya, berarti Allah dekat dengan orang mukmin dan memberikan rahmat dan bantuannya kepada orang mukmin. Itu maksud Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Di sini ada 3 konteks. Hari ini insya-Allah kita sambung perbincangan tentang konteks yang tentang makna Allah wali kepada orang beriman. Dah kita bincangkan zalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina maula lahum. Tu dalil terhadap makna Allah wali terhadap orang beriman. Begitu ayat sebelum ini kita baca Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, juga ayat dalil terhadap kenyataan bahawa Allah wali terhadap orang beriman. Manakala ayat pertama pada muka surat 149 dalil bahawa orang beriman itu wali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang pada muka surat 151 dalil bahawa penggunaan kalimah orang mukmin wali terhadap mukmin yang lain. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Jadi di sini dalil bahawa orang mukmin itu wali terhadap mukmin yang lain. 3 penggunaan ini ada dalam Al-Quranul Karim. Sambungan daripada tajuk seorang mukmin, mereka adalah wali terhadap mukmin yang lain. Ayat yang kedua yang dikemukakan oleh Syekh rahimahullah. Berkata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, Allah berfirman, Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan berhijrah, wa jahadu, dan berjuang atau berjihad, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim fi sabilillah, dan dengan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah. Ini sifatnya Allah terangkan terhadap orang yang hijrah. Tak ada siapa yang berhijrah kecuali mereka memiliki sifat-sifat ini. Tak zaman Nabi kat Mekah ni, ketika Nabi sebar ke Islam, tanah Mekah berada di kemuncak kegemilangannya. Orang respect, hormat, negeri mudah, kaya. Sampai bila orang Mekah, bila Nabi SAW berdakwah, mereka bagi offer tu, harta yang di offer pada Nabi, ratusan ekor unta itu menunjukkan bahawa mereka kaya. Berada dalam situasi yang senang, lenang, dan mereka dihormati oleh masyarakat Arab. Sehingga Allah turunkan ayat li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was saif. Mereka kalau berjalan keluar daripada Mekah, tak ada orang Arab yang ganggu. Tak ada. Nak rompak, mana Quraisy? Tak jadi. Silakan. Rihlah mereka tak diganggu. Sama ada pergi waktu syita, waktu musim sejuk ketika mereka pergi ke Yaman, was-saif, waktu panas mereka pergi ke arah Syam, tak ada siapa ganggu orang Quraisy. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sanggup bersama Nabi artinya betul-betul beriman. Dan sanggup wahajaru, sanggup tinggalkan segala kedudukan, kemewahan di tempat asal mereka. Wajahadu, dan mereka berjuang. Ini sifat, 3 sifat. Pertama, iman. Kedua, hijrah. Ketiga, jihad. Berjuang dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta mereka. Mereka bukan orang miskin. Muhajirin yang datang ke Madinah bukan orang miskin. Termasuk Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, termasuk Uthman bin Affan. Kebanyakan mereka di tempat asal adalah orang-orang yang kaya dan sederhana. Ada yang miskin, tapi tidak ramai. Tidak ramai. Walaupun di awal Islam yang ikut Nabi adalah di kalangan hamba dan sebagainya, tapi yang muhajirin secara umumnya bukanlah orang-orang tidak berharta. Mereka adalah orang-orang terkemuka dalam masyarakat Arab. Jadi mereka berjuang bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan mereka berjuang korbankan nyawa mereka, jiwa mereka.
Inilah sifat yang ada pada orang muhajirin fi sabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita nak cari. Orang yang beriman dan yakin dengan Allah, kemudian melahirkan hijrah, walaupun terpaksa tinggalkan segala perkara, tapi untuk Allah. Dan kalau ada lagi, kalau masih ada harta dan ada kekuatan, berikan harta, berikan kekuatan jiwa, walaupun nyawa sendiri untuk Allah. Fi sabilillah. Allah sebutkan mereka dengan sifat-sifat ini. Dan Allah kata, walladzina awaw. Manakala orang-orang yang bagi tempat tinggal. Iwa, memberikan tempat tinggal. Wa nasaru, dan bantu golongan ini. Kaum Ansar. Ulaika, mereka semua ni, sama ada muhajirin atau Ansar, Allah kata, ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka ini wali terhadap satu sama lain, mereka sayang antara satu sama lain, mereka setia antara satu sama lain, mereka bantu antara satu sama lain. Makna awliya, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ayat kalimah awliya, ulaika ba'duhum awliya'u ba'din, sebahagian daripada ulama berpandangan bahawa ayat ini, kalimah al-wala di sini adalah mereka rapat seolah-olah keluarga sendiri dan mereka boleh mewarisi harta antara satu sama lain. Pada awal Islam. Pada awal Islam. Dekatnya mereka macam keluarga, sampai kalau saudara mereka meninggal, ada harta, ada bahagian untuk saudaranya yang lain. Dan ayat ini dinasahkan dengan ayat wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang ulul arham, orang-orang yang mempunyai hubungan rahim dan kekeluargaan, mana saudara sebenar itu lebih baik berbanding dengan yang lain. Aula bi ba'din fi kitabillah, dalam kitabullah. Ayat ni akhir sekali menasahkan hukum seorang muhajirin ataupun ansar mewariskan antara satu sama lain, menjadikan harta warisan hanya khas untuk ahli waris, khas untuk ulul arham, orang yang mempunyai hubungan pertalian rahim, bukan yang dipersaudarakan. Namun di sini Allah nak perlihatkan bahawa mereka betul-betul sayang antara satu sama lain, dan isi hati mereka Allah congkel. Allah beritahu. Kita dengan kawan kita, kan, kita tak tahu isi, kita bergaul dengan cara zahir. Muhajirin dan Ansar, mereka ikhlas satu sama lain, dan Allah kata mereka ni wali terhadap satu sama lain. Mereka memang sangat cinta antara satu sama lain, tak ada syak persahabatan yang tidak ada syak keraguan tentang isi hati sahabat mereka. Jadi sahabat ni mereka ketika bersama, kebersamaan mereka kuat. Dan tidak ada nifak sesama mereka. Sebab tu mustahil seorang sahabat itu ada sifat nifak. Sebab tu kaum munafik kalau ada diketahui. Cuma tak boleh kita bermuamalah dengan seseorang dengan apa yang kita rasakan. Waktu sahabat-sahabat pun munafik buat perangai sikit, terus minta izin Rasulullah. Mereka kenal bukan tak kenal munafik. Itu pun Allah SWT menurunkan senarai nama mereka yang disimpan oleh Huzaifah Al-Yamani. Okey. Balik pada ayat ni. Kita nak gariskan kalimah ba'duhum awliya'u ba'din. Kalimah awliya'u ba'din. Okey. Maksudnya orang mukmin, kaum muhajirin dan ansar, ataupun sesama mereka dah jadi satu dah, sebahagian mereka itu mereka sayang antara satu sama lain, dan mereka adalah wali salah satu dengan, mereka adalah wali antara satu sama lain, wali sesama mereka. Ini penggunaan kalimah wali dalam Al-Quranul Karim. Ayat ketiga dalam konteks wali sesama muslim dalam surah Al-Ma'idah ayat 55 hingga ayat 56. Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun.
Innama sesungguhnya waliyukumullah, wali kalian adalah Allah, wa rasuluhu, dan wali sini kalau kata Allah artinya penolong kamu adalah Allah. Kita kembalikan pada konteks yang kita cerita pada awal mukadimah tadi. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluhu, dan rasulnya artinya wala kepada Nabi seperti hubungan kita cinta Rasul dan mengikuti cinta Rasul, rapat dengan Rasul dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks makna seperti sesama Muslim. Ataupun kalau nak katakan Rasulullah dan Allah dan Rasulullah daripada satu sumber, mana berkaitan dengan agama, kita kata Allah dan Rasul dalam satu konteks. Kalau nak kata Allah Subhanahu wa taala tersendiri dan kita membantu Nabi dan sunnah Nabi, membawa makna sesama manusia. Rasulullah kita boleh maknakan dengan kedua-dua konteks. Okey, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dengan makna wali. Sama erti selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat ada tiga itu. Allah berselawat, malaikat berselawat, wahai orang-orang beriman berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Apa makna selawat? Selawat kita kepada Rasulullah apa arti? Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan apa? Doakan supaya diberikan maqamam mahmuda. Maqamam mahmudan, tempat yang tertinggi. Dan doa kita itu, ulama hanya khilaf adakah mempengaruhi kedudukan Nabi bila kita doa akan bertambah, ataupun doa kita terhadap Rasulullah itu merupakan rahmat Allah. Kerana bila siapa saya selawat dan doa pada Nabi, Allah akan balas kebaikan pada dia dengan memberikan rahmat dan mengangkat darajatnya. Jadi pensyaratan selawat adalah untuk diri kita. Untuk diri kita. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lahirkan perasaan cinta selawat pada Nabi. Dengan selawat tersebut, satu selawat kita ungkapkan, Allah balas 10 selawat. Jadi pensyariatan tadi adalah tujuan kita berdoa adalah untuk diri kita sendiri. Sebagaimana ulama kata, Nabi sendiri maqamum mahmudan itu bila dizahirkan kedudukan Nabi makin meningkat, makin bertambah dengan doa kaum mukminin, kerana Allah Maha menerima. Allah nak supaya kaum mukminin secara keseluruhannya selawat pada Nabi dan kedudukan Nabi makin tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Itu sebahagian lain menafsirkan begitu. Kedua-duanya tidak ada masalah. Kerana ada masalah dalam masalah perkara yang telah ijma' atau telah sabit usulnya dalam syarak, tak masalah. Kita nak taklilkan kerana maqam mahmud, tempat yang tinggi itu kerana selawat kita dan doa kita pada Nabi, ataupun kita nak maknakan bahawa maqam mahmud itu memang Nabi berada tempat yang tinggi, cuma kita akan mendapat manfaat dari selawat, tak ada masalah mana sekalipun, kerana asalnya itu makna tidak bertentangan dengan mana-mana syarak. Tidak merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makin tinggi kedudukannya, Nabi tinggi dan makin tinggi, tidak merendahkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma biasanya kalau orang buat amalan yang Nabi tak ajar, tiba-tiba dia nak Nabi tinggi dengan amalan dia, itu yang jadi masalah. Dia akan jadi perbincangan. Sebab tu asasnya kita bincang apa sekalipun, sebelum bincang tentang illah dan sebab dan kita tengok dulu asal kedudukan dia dalam nas macam mana, kedudukan dalam agama. Lepas tu baru boleh syarahkan sesuai dengan keadaan. Dan apa yang kita sebutkan bukanlah kita buat cakap sendiri. Itulah prinsip yang dipegang oleh ulama sebelum mereka mensyarahkan sebarang fadilat terhadap suatu amalan. Dan semuanya sabit. Semuanya sabit artinya tak mustahil kedua-duanya. Kita selawat kepada Rasulullah, kedudukan Nabi makin tinggi, dan kita juga Allah mendapat rahmat dan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian ulama mengambil, mereka kata, okey, saya ambil kaul yang pertama dulu. Contoh tadi kita kata dalam konteks kita berselawat kepada Rasulullah, kita doakan Allah selawat pada kita, Allah merahmati, rahmat. Bagi yang kita makna lain, Allah memberikan rahmat kepada kita. Allah berselawat terhadap hamba-Nya, Allah beri rahmat. Dan malaikat artinya
boleh kita kata mengaminkan. Malaikat mendoakan, dan kebanyakan ulama sebut malaikat memohon istighfar untuk orang yang berselawat. Jadi malaikat memohonkan keampunan. Kita berselawat minta doa dengan Allah, malaikat mohonkan istighfar, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat darajat dan memberikan rahmat terhadap orang yang berselawat. Sebagian pada ulama melihat bahawa oleh kerana Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sebut Allah dan malaikat dengan Allah, malaikat, dua fa'il, tetapi fa'ilnya satu, yusalluna 'alan nabi. Fa'ilnya satu. Artinya maknanya mesti sama. Nak kata malaikat istighfarkan Allah rahmat, seolah itu maknanya berbeza. Sedangkan fa'ilnya satu. Jadi bagi pandangan ulama yang begitu, mereka tafsirkan selawat Allah dan malaikat adalah puji-pujian Allah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan Nabi, kita doalah, kita selawat untuk Nabi, tetap mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tak ada khilaf. Kita mendoakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita doakan? Supaya Nabi berada di tempat yang terpuji kerana Allah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat Nabi terpuji, Allah memuji, dan malaikat pun memuji dan menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertambah kerana kedudukan Nabi memang termulia, cuma kita doa supaya Allah tambahkan pujian, memuji dan mengagungkan, membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud maqam mahmud. Jadi kalau yang tafsirkan begitu juga ada makna, semuanya ada hujah dan dalil yang perbincangan yang panjang berkaitan selawat. Saya nak fokus kat mana? Kalimah selawat boleh, satu kalimah boleh bawa tiga makna orang nak bincangkan. Dengan konteks selawat manusia kepada Rasulullah, selawat Allah terhadap Rasulullah, dan selawat Allah terhadap selawat malaikat terhadap Rasulullah. Dan selawat Allah terhadap hamba, Allah mengampunkan dan beri rahmat. Kerana makna selawat pada asalnya adalah doa. Selawat asalnya doa. Tapi tidak berarti Allah doa, tidak memberi makna begitu. Tak ada orang Arab pun yang faham begitu. Okey. Sini wali. Kalimah wali perlu diterjemahkan sesuai dengan konteks. Yang mana kita sebutkan pada awal kuliah dan yang pada kita sebutkan pada minggu yang lalu. Okey, Allah kata innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu. Siapa mereka allazina amanu ni? Orang yang beriman yang menjadi wali terhadap orang wali yang lain, yang patut kita jadikan kawan, ya, teman setia dan sebagainya. Nak pilih kawan, ni sifatnya. Nak pilih kawan, ini sifatnya. Nak cari kawan, nak ajak jalan-jalan, nak pergi Sampurna. Kempen ramailah kita ni. Nak terbang kan. Nak ke mana-mana nak jalan, sifatnya apa? Alladzina yuqimunas salah. Orang-orang dirikan solat, jangan pula pergi ramai-ramai tak sembahyang. Okey, solat, wa yu'tunaz zakah, dan orang-orang yang tunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka orang-orang yang sedangkan mereka dengan rukuk. Raki'un iaitu banyak solat sunat. Ulama tafsirkan seperti Al-Wahidi tafsirkan sebagai banyak solat sunat. Orang yang banyak solat sunat, bukan setakat yang wajib. Sebab apa? Kenapa sebut raki'un itu sunat? Sebab solat yuqimuna solat dah sebut dah. Yang dirikan solat dah sebut, tunaikan zakat dah sebut. Dan itu ataf dengan ataf dan ma'tuf, ada waw. Alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un, mesti ada kelainan. Iaitu dan mereka dalam keadaan tunaikan solat, dirikan solat, tunaikan zakat, mereka banyak solat sunat. Mereka banyak rukuk, iaitu banyak solat sunat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang menjadi wali. Patut jadi wali kita. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalib fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadi wali kepada Allah dan Rasulnya, iaitu penolong terhadap agamanya, atau menjadi pejuang di agamanya, atau menjadi orang-orang yang taat pada dan setia terhadap agamanya, nak manakan apa sekalipun, barang siapa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang disembah
tempat yang minta pertolongan, maknanya semua boleh masuk wali. Kalimah wali, Allah kata, dan menjadikan orang mukmin sebagai sahabat mereka yang bersama dengan mereka, berkawan baik dengan orang mukmin. Yang ni sampai raya haji, ramai yang malu mengaku dengan Islam. Tunggu orang non-Muslim kat negara mana-mana dikeluarkan. Tengok dia raya lembu yang mati. Kan? Kadang-kadang ada orang Islam yang malu nak mengaku Islam masa tu. I pun rasa macam tak sedap pula. Tak hati. I pun tak setuju dengan korban ni. Ini jangan rasa takut dengan apa sahaja ugutan daripada kufar terhadap agama Allah. Kalau kita ada perasaan takut untuk menyatakan kebenaran apa yang kita yakini yang memang jelasan Islam, artinya ilmu kita kurang. Pergi cari ilmu je. Takkan ada satu ajaran Islam dan kebenaran dalam Islam ini yang menjadikan hambanya kalah di medan. Nak debat macam mana sekalipun, sebelum masuk gelanggang debat, confirm yang kita nak pertahankan betul dulu. Biarlah jadi menang debat 100 kali, tapi kalau yang nak dipertahankan tu salah, takkan mampu orang pertahankan. Paling-paling dalam majlis, menang masa tu mungkin pihak lawan tak sedia, kat belakang orang nampak balik. Paling-paling nak ragukan minta ISBN. Kan? Nak ragukan. Banyak kitab-kitab tak ada ISBN. Paling-paling ataupun dengan apa sahaja cara untuk meragukan pihak lawan. Tak penting nak minta apa sekalipun. Yang penting apabila kita pertahankan satu perkara, kita yakin bahawa yang kita buat tu berbaloi di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita tahu suatu perkara itu betul dan bersedia dengan hujah ilmiah yang cukup, pergi. Kalau tak bersedia, carilah ilmu. Kalau kita rasa takut, kenapa? Mesti kurang ilmu. Bab korban ke, bab jihad ke, kan? Dengar sekali jihad, dihighlightkan jihad tu semua cerita ISIS keluar. Macamlah tu jihad yang Islam maksudkan Al-Quran dan Sunnah. Cerita tentang korban yang nampak sembelih lembu. Macam tak ada syarikat yang sembelih lembu kat dunia ni. Macam tak ada McDonald yang hari-hari sembelih. Macam tak ada syarikat KFC. Kita punya sahabat kita jual daging. Kan? Hari-hari daging sampai. Itu daripada mana? Kenapa sampai hari biasa syarikat-syarikat sembelih lembu, sembelih macam-macam binatang untuk dijual. Kemudian satu kebaikan, kalau bagi free burger satu je, semua like dalam ni, satu burger. Kan satu burger syarikat bagi ke tolong miskin, semua like. Sampai musim orang mukmin, tiap-tiap rumah sembelih binatang untuk diberikan kepada seorang mukmin yang lain, dikira sebagai satu apa? Satu penyiksaan, seolah-olah itulah dia gambaran Islam. Bunuh binatang, korban. Bunuh orang, jihad. Kita jangan terpengaruh dengan takrifan musuh. Sama dalam bab yang saya selalu banyak ceritakan sekarang, tentang bab zahir Quran. Ramai orang kata, geng-geng Salafi ni, dia orang pegang pada zahir Quran. Ya. Habis kata Allah jisim lah. Sebab zahir Quran pada kamu memang jisim. Kami tak. Zahir Quran bagi golongan salafus salih dan pengikut mereka di kalangan salafiyin, zahir yang bersih daripada tashbih. Kerana memang mereka takkan tafsirkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ketika mereka bincang tentang sifat Allah, mereka kata laisa kamislihi syai', baru mereka sebut wa huwas samiul basir, macam Quran aja. Tak ada sedikit pun persamaan dengan Allah. Tak ada satu pun benda yang sama dengan Allah, atau tak ada satu benda pun yang sama dengan yang sama dengan Allah. Sikit pun tak ada. Wa huwas samiul basir, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bila disebut ayat dengan rangkuman dua ayat tadi, adakah orang samakan sifat Allah dengan sifat makhluk? Tak mungkin. Itulah zahir dalam pandangan salafiyah. Dalam pandangan salafus salih. Zahir yang bersih daripada
persamaan dengan makhluk, dengan tashbih, tajsim dan sebagainya. Ilmu kalam, mereka ajarkan, ini yang status saya tadi. Mereka tafsirkan tiap-tiap kalimah terpisah daripada musnad ilahinya. Sifat yad, dia tak sebut yadullah. Kalau sebut yadullah, takkan mereka tafsirkan dengan yad, dengan takrifan makhluk, sebab dah tahu laisa kamitslihi syai'. Mereka tafsirkan yad saja. Allah tu dulu, yad. Yad manusia ke? Yad ni semua anggota. Anggota artinya berjuzuk-juzuk. Maka satu juzuk memerlukan juzuk yang lain. Satu masalah berjuzuk-juzuk. Yad adalah jisim. Jisim itu hanya terbina kerana gabungan antara jirim. Dah mengharapkan satu sama lain. Kalau sabit dia jisim, artinya dia memerlukan tempat. Dah bergantung pada tempat. Yang hang pandai-pandai syarah tu siapa suruh? Kalau kata yad, yadu rajulin, tak apalah. Begitulah memang yad tu maksud begitu. Tapi kalau yadullah, tafsirkanlah dengan laisa kamitslihi syai'. Selesai. Itulah zahir. Sebab tu kita tak ada masalah. Faham makna zahir Quran. Zahir Quran bukan bererti ada zahir batin. Itu batiniah. Zahir Quran yang dimaksudkan adalah makna asal tanpa perlu takwil. Makna asal tanpa perlu takwil. Sebab tu kalau kita isbatkan makna seperti asal, kemudian kita syarahkan makna yang terkandung pada kalimah tersebut, itu bukan takwil. Contoh, bila kita kata thumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Dengan makna zahir. Tak ada persamaan makhluk, tak ada apa semua sekali, tak ada cerita pun. Cukup begitu. Kemudian ketika dibincangkan, Allah Subhanahu istiwa atau makhluk, bererti Allah Subhanahu wa taala menguasai arasy. Bererti bukan menafikan sifat istiwa. Sebab makhluk yang paling besar adalah arasy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya, arti Allah berkuasa di atasnya. Bererti Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala urusan yang ada dalam makhluk. Nak tafsirkan apa sekalipun atas makna istiwa, tafsirkan. Bukan dengan buang makna asal, kemudian cari makna lain untuk gantikan. Itu maksud tahrif yang diberikan nama ta'wil. Ta'wil yang asal dalam Al-Quran adalah tafsir. Yang Nabi doakan kepada Ibn Abbas, wa'allimhu ta'wil. Dan ajarkan dia ta'wil. Jadi ta'wil dalam istilah salaf, mereka tidak membuang makna asal. Tak heran kalau kita jumpa sebahagian daripada kalam salafus salih, mereka tafsirkan ayat dengan makna konteks, iaitu dengan makna yang bukan pada makna asal kalimah, tetapi mereka kembangkan tafsir dengan menceritakan tentang makna-makna yang terkandung pada kalimah asal. Sebab tu yang kita nak cari, ada ke salaf yang nafikan sifat? Sebenarnya, hakikatnya, tak kiralah mazhab apa sekalipun dalam kalam, mereka takutkan zahir ayat. Makna asal pada mereka, makna asal itu mengandungi tashbih. Bukan kerana mereka ni jahat, tak. Kerana mereka dah terpalit dengan ilmu kalam. Sebab itu, perkara yang saya perlu tegaskan, orang yang membicarakan tentang kesilapan ilmu kalam tidak mengkafirkan ahli kalam. Tidak mengatakan, menuduh mereka niat jahat begini, tidak. Ahli kalam yang awal je. Kalam awal yang macam liberal yang ni semua sekali paksa imam-imam ikut mereka. Mereka kata mereka pandai. Ini semua orang yang ikut sahabat semua orang kolot-kolot tak tahu. Itu ya yang awal. Tapi ahli kalam yang kemudian kebanyakan mereka, kerana mereka memang sejak awal mereka tafsirkan kalimah-kalimah Al-Quran dengan ta'rif ilmu mantik, bukan dengan ta'rif salafus salih. Bukan ta'rif bahasa Arab yang asal. Betul kata Imam Syafi'i, mereka meninggalkan kalam Arab dan pergi pada kalam Aristotle. Kalau pergi pada kalam Aristotle mana baca Quran? Nak salahkan Aristotle pun kesian dia juga. Dia zaman bila punya. Dia buat tarifan terhadap pengkategorian, the 10 categories yang ditulis berkaitan dengan tempat kategori-kategori yang disebutkan tu, bukan untuk menanggapi, bukan untuk membahagikan Allah. Dia hanya bahagikan makhluk. Yang salahnya al-kalam pergi ambil takrifan yang ada pada Aristotle, ambil tafsir Quran, ambil tafsir hadis, sehingga mereka tak faham Al-Quran dan hadis kecuali dengan makna, bila berkaitan ayat sifat, kecuali dengan persamaan dengan makhluk. Ahli sunnah wal jamaah tidak begitu. Mereka melihat sifat
Sesuatu sifat itu hanya boleh dimaknakan apabila diketahui siapa yang bersifat dengannya. Nak cerita tentang tangan, kita hanya faham makna tangan bila tahu tangan siapa. Baru kita boleh tahu kaifiahnya, betul? Tangan ayam lain, tangan unta lain, tangan orang lain, tangan Ali lain, tangan Omar lain. Mesti ada persamaan. Ya, ada persamaan. Tapi untuk Allah, laisa kamitslihi syai'. Kenapa nak sama? Nak kata Allah mesti sama dengan kita kalau katakan Allah ada tangan. Kenapa kata macam tu? Untuk Allah kita hanya perlu beriman. Apa yang Allah beritahu kita percaya, apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan kita nafikan, apa yang Allah diamkan kita diamkan, dan jangan timbulkan perasaan ingin tahu terhadap sesuatu perkara ghaib yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup, merasa cukup dengan apa yang Nabi beritahu. Keperluan kita terhadap pengetahuan kita terhadap perkara ghaib cukup selepas Nabi SAW sampaikan, kerana Allah dah sempurnakan agama ini. Nak tahu lebih, masalah lah. Nak tahu lebih. Ramai orang tanya, Ustaz, alam ini bentuk dia, saya tak tahu ada the whole spot ke spot hall ke apa disebut. Kalau macam ni, saya tak faham lah. Nabi tak sebut. Saya tak faham. Nak jawab macam mana? Ustaz kan pandai akidah. Saya pandai akidah yang Quran sebut, yang Nabi sebut. Yang tuan-tuan sebut dari mana sebutan istilah sains begini itu, saya tak faham. Quran tak sebut. Sebenarnya fahamnya pun, apa dia kan. Tapi kalau kita layan perkara ini, menyebabkan orang dah jadi ahli kalam zaman moden pula. Tak perlu. Apa yang Nabi beritahu cukup. Adakah tak berkembang? Tak. Mana boleh kata tak berkembang? Itu tandanya kita menghargai akal. Bagi kerja akal tugas yang dia mampu. Suruh dia buat benda yang tak mampu. Akal ni kita sebut tangan. Memanglah kita bayangkan tangan yang kita pernah nampak. Tak pernah nampak pun yang kawan kita ceritakan. Ada tangan dia besar macam kuali. Kita bayangkan besar macam kuali. Kecil, bayangkan. Orang kita sama ada yang kita pernah nampak, atau orang lain pernah nampak, atau orang lain pernah cerita dan ceritakan pada kita, atau yang kita bayangkan. Benda tu tak ada tapi kita bayangkan. Jadi naga lah, macam tangan naga lah, macam apa yang ada semua sekali. Semua ni tak ada pada perkara ghaib. Apatah lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Tak, sebab itulah cara tafsiran tu yang betul. Sebab tu kalaulah ahli kalam mereka baca, katalah mereka niat ikhlas nak kembali kepada salaf. Kita boleh. Syaratnya buang ilmu kalam dulu. Nak kembali pasal syaratnya buang dulu. Sebab kalau tak buang, dia akan terlekat dia punya syubhah. Kan tangan macam makhluk, kenapa kata jangan bayangkan? Nanti kami bayangkan. Masalahnya pergi bawa takrif kalam, siapa suruh? Kalau kami tak nafikan, nanti kami bayangkan. Itulah ilmu kalam. Sebab tu, golongan yang nak dekat dengan salafus salih, mereka terpaksa pergi kepada kaedah baru, tafwid. Tafwid makna sekali. Serahkan pada Allah, yang terhadap kesalah Allah, mereka maknakan serahkan maknanya pun pada Allah. Bukan lafaz je kita ikut. Itu yang tak kena. Bukan maksud mereka tak ikhlas. Betul, ikhlas. Nak kembali kepada qaul salafus salih. Nak faham mana amir ruha kama ja'at. Nak faham. Tetapi mereka tak boleh buang ilmu ta'rifan mantiq dalam mana-mana kalimah, menyebabkan mafhum mereka terhadap nas itu tetap mengatakan bahawa makna asal Quran, makna asal sebahagian Quran, ayat-ayat sifat mengandungi tashbih. Okey, jelas macam. Jadi yang dibetulkan ialah nak faham ayat, buka riwayat, tengok bahasa Arab maknanya apa, nak tahu kesahihannya, pastikan tengok kalam salaf, salafus salih apa mereka tafsirkan, selesai. Tak perlu pergi buat andaian, pergi buat kategorikan, dia kategori jisim ke tak jisim, dia jirim ke tak jirim. Mana pernah jumpa kitab tafsir? Saya pernah jumpa kitab tafsir. Jirim tak jirim, jisim, tak ada. Takkan ditemukan dalam kitab tafsir. Dan kalau satu persatu, apa yang ada kitab kalam, kita bawa dan bincangkan untuk matchingkan dengan yang ada di luar ilmu kalam, akan berlaku pertentangan yang sangat banyak. Sebab tu saya tak fokus kepada kumpulan ini, kumpulan itu. Sebab satu lagi, kita tak nak masyarakat gaduh. Tapi kita nak tahu punca asal. Punca asal. Kita tahu yang bermazhab dan Islam ni, semua orang sayangkan Allah dan Rasul. Sepakat. Ahli sunnah, ahli bid'ah. Tak kira lah sunnah atau bid'ah semua sayangkan Allah dan Rasul. Semua ikhlas. Jarang ada yang jahat, munafik dan Islam tu ada.
Tapi ramai, terutamanya orang awam, semua nak cinta Allah dan cinta Rasul, ingin kebaikan. Itu kita faham. Dan tak mungkin kita yang membincangkan tentang kesilapan ilmu ini dan itu, kita nak kafirkan orang awam, tak mungkin. Kita bercakap kerana dasar al-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin dan mukminat mereka wali antara satu sama lain. Kita sayangkan mereka. Kalau kita tak beritahu hakikat sebenar, okay, selesai ke masalah? Tak selesai. Kalau beritahu cari gaduh, memanglah masalah besar. Tapi jangan tafsirkan, bila kita bincang perkara ni, kita nak ajak gaduh. Jangan tafsirkan bila kita terangkan begini, kita nak bid'ahkan orang, keluarkan orang Islam, mereka dah begini kan. Jangan. Tafsirkan nasihat seorang mukmin dengan mukmin yang lain sebagai satu nasihat untuk kebaikan. Ad-dinun nasihah. Tafsirkan bahawa bila bincangkan tentang perkara ini sebagai perbincangan ilmiah dan tidak ada paksaan. Tak ada paksa. Mana sini? Ada bid'ah sini? Kau ahli sunnah ni. Mana boleh? Ahli bid'ah. Apa yang ada dalam pemikiran orang kita pun tak tahu. Sebab itu kita tengok pada bila mereka dah faham satu ayat dengan makna tertentu, dengan makna tashbih, patutlah sebagai seorang mukmin kalau faham bahawa yad dengan mafhum yad dengan takrifan mantik bahawa itu anggota, itu adalah, memang patut mereka lari daripadanya. Betul tak? Kita pun kalau dengar zahir Quran macam mana yang mereka faham, kalau kita faham macam mana yang mereka faham, kita pun tak nak isbat kan? Betul tak? Tangan Allah, istiwa Allah berarti Allah berharapkan makhluk. Oh, kalau makhluk tak ada, Allah macam mana? Allah bergantung pada makhluk. Kalau begitulah fahamnya, kita pun tak nak. Tak ada siapa isbatkan. Tapi kita nak katakan bahawa makna ayat bukan begitu. Sehingga kalian perlu lari dan buang makna ayat. Makna ayat yang sebenar ketika Quran turun bukan begitu. Fahamkan makna ayat betul, baru tentukan pendirian. Ustaz tu lalu. Ustaz tu memang kaki pukul. Dia tak tahu lagi ustaz tu siapa. Entah-entah barang gemuk. Kan? Pegang kayu. Ustaz tu kaki pukul. Orang dah bayangkan begitu. Jadi kita nak lari ke? Kita nak lawan ke? Kita nak apa? Ke kita bocorkan tayar dia? Pancatkan tayar dia. Jangan dulu. Jangan bincangkan pendirian dulu. Confirmkan dulu dia ni jahat ke baik. Dia buat kayu sebab apa? Oh, kalau memang yang duk bincang, kita dah hukumkan begini, kemudian kita bincang cara tindakan, itu jadi masalah. Ahlul kalam ketika mereka tafsir Quran, mereka tak nak tafsir dengan cara salafus salih. Mereka tafsir dengan cara mereka, dengan takrifan mereka. Lepas tu berbincang sama sendiri, nak buat apa? Pertama sekali, selepas ilmu kalam masuk, yang wujud dalam agama Islam adalah golongan musyabbihah. Yang sekarang ni mereka tak jumpa siapa musyabbihah, dituduh kat al-sunnah sekarang. Cerita kalam salafus salih yang lama, musyabbihah, mujassimah, semua kena kat orang ahli sunnah pula. Yang paling awal sekali dengar saya tafsiran cara mantik atau takrifan mantik terhadap kalimah-kalimah Al-Quran ini, mereka kata Quran kot cakap, takkan tak nak terima. Jadi mereka kata Allah ada tangan lah. Habis sama dengan makhluk, sama lah. Duli apa? Quran sebut. Puncanya apa? Golongan musyabbihah. Punca kerana juga ilmu kalam. Siapa suruh tafsirkan Quran macam tu? Yang cenderung untuk mengisbatkan sifat dan agungkan Quran, dia akan jadi mujassimah. Golongan ini bukan salafus salih. Mereka juga adalah pecahan daripada kalam. Betul saya tegaskan, mujassimah adalah ahlul kalam. Musyabbihah adalah ahlul kalam. Kerana ahli sunnah yang sebenar takkan faham begitu. Faham makna sifat dengan sifat makhluk hanyalah berlaku pada ahlul kalam, bukan disengajakan, tapi kerana mereka mentakrifkan kalimah per kalimah sesuai dengan takrifan mantik. Sebab itulah wujudnya pendirian pertama mujassimah. Ada pendirian musyabbihah yang samakan Allah dengan makhluk. Datang golongan mujassimah kata, mujassimah musyabbihah lain lain. Detailnya lain. Musyabbihah kata Allah sama makhluk, samalah. Datang mujassimah kata jangan samakan Allah dengan makhluk. Bahaya ke orang. Habis
Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat-sifat yang bererti jisim, ya, jisim la ka jisam. Jisim tapi tak macam dengan jisim yang lain. Ada. Masalah kat mana? Siapa suruh bawa kalimah jisim? Ilmu kalam ni bawa. Waktu bincang. Jismun la ka jisam, seperti yang disebutkan kepada Muqatiliyah, Muqatil bin Sulaiman rahimahullah, semoga Allah ampunkannya. Seorang ulama tafsir. Tapi beliau mengisbatkan makna yang ada pada kalimah, istilah yang ada pada ilmu kalam. Sebab tu first kali buang istilah dulu. Jangan terima, jangan takrifkan dengan takrifan mana-mana kalimah yang tak ada kat Quran. Tapi dia kata jisim, tapi jisim lah kat jisam, jisim tapi tak sama dengan jisim yang lain. Sebab dia terima kalimah jisim, tak boleh, dah faham dengan cara ilmu kalam, wujudlah golongan mujassimah. Ada yang kata Allah ke atas, artinya Allah ada arah, ada jihah. Wujudlah golongan jihawiyah. Kalau nak detail lagi, banyaklah. Semuanya punca daripada kalam. Sebab tu saya fokus nak fahamkan erti ilmu kalam. Bila saya sebut ilmu kalam, saya tak serang masyarakat kita ataupun orang awam. Tidak. Atau direct kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Tidak. Fahamkan dulu tentang sejarah kewujudan ilmu kalam. Dari situ baru kita pecahannya. Datang golongan kedua kata, tak patut jadi musyabbihah. Ayat tadi kita perlu tanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa kamitslihi syai'. Jadi timbullah golongan seperti golongan yang nafikan semua sifat-sifat, tak diterima. Takrifan semua sama. Jadi ada je, ada Allah tak sama dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa kamitslihi syai', hanya pada ada wujud golongan Jahmiyah. Ni sesama, ni datang daripada mana? Ini semua sama kelompok oleh kalam je. Mereka bincang sama sendiri, kecil je kelompok dia. Salafus salih, akidah salaf, akidah yang umum. Perbincangan mereka kat mana bawah pokok kurma ke, kat mana kita tak tahu pada peringkat awal. Tapi ada dah golongan musyabbihah, ada golongan mujassimah, kemudian datang pula yang datang dia lawan. Dia tolak ahlil mana yang nufat mu'attilah yang paling awal sekali, datanglah golongan Jahmiyah. Mereka kata kalau ta'rif, kalau ikut pada ta'rif cara ilmu mantiq yang qat'i ini, tak boleh kita sifatkan Allah dengan mana-mana sifat kecuali kita yakin Allah tu ada, cukup. Jahmiyah. Datang lagi yang kata tak patut betul engkau. Ayat Quran berapa banyak Allah sebut tentang sifat, tentang Allah. Dia kata, paling kurang kau terimalah nama Allah. Datanglah golongan Mu'tazilah, isbatkan nama tanpa sifat. Jangan kata Allah ada sifat, kata Allah ada nama je. Datang Ibn Kullab dan juga sahabat-sahabatnya kata, tak boleh macam tu, mana boleh Allah tak ada sifat. Jadi mereka mengisbatkan sifat, mereka ini dinamakan sebagai golongan sifatiyah. Sifatiyah, iaitu golongan Ibn Kullab. Kemudian ajaran Ibn Kullab diikuti oleh Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah dan Imam Abu Hasan Al-Maturidi mengambil kaedah daripada ilmu Ibn Kullab, iaitu mengisbatkan sifat. Cuma isbatkan sifat dengan kaedah kalam, mereka takkan mampu isbatkan kecuali dengan makna ma'ani. Sifat tu bukan sifat yang wujud betul. Dia wujud pada makna sahaja. Jadi timbullah istilah sifat ma'ani sebagai kata lawan kepada sifatul a'yan. Bukan ada betul-betul. Allah melihat tapi bukan dengan mata. Allah mendengar bukan telinga. Kita kata, siapalah suruh tambahkan perkataan macam tu. Allah melihat cukuplah. Betul? Allah mendengar cukup. Tapi kalau sampai pada ayat Allah kata Allah melihat, Allah perhatikan, Allah tajri bi a'yunina. Mana kapal berjalan dengan pemerhatian Allah. Allah kata dengan mata. Matalah. Allah disebabkan dengan mata. Itu saja, jangan kiaskan dengan telinga pula. Jangan kiaskan dengan mulut. Jangan kiaskan kalamullah bukan kalam yang bersuara. Kalau ada suara nanti dah sama dengan makhluk. Siapa suruh cerita banyak-banyak? Kalamullah mesti azali, tak boleh ada kemudian. Habis yang kat hari kiamat Allah kata salamun qaulan min rabbir rahim. Macam mana pula nak tafsirkan? Dah berlaku ke belum? Habis yang bunyi, itu sebenarnya kalau itu suara bukan suara Allah. Dah masalah lain pula. Tak, masalah akan ada demi masalah. Puncanya asal, buang semua perbezaan pandangan. Tuan-tuan, kalau kita tak faham usul dalam masalah ni, kita letih nak bezakan antara satu sama lain. Hakikatnya kita bincang ahli kalam sama ahli kalam. Kita tak keluar daripada dia punya dia punya apa? Kepompong. Cuba keluar kepala sikit. Oh, bukan tafsiran begitu je. Allah tak sama.
tafsir macam salafus salih sejak pada awal, selesaikan semua perbincangan kalam. Dan saya ringkaskan ini, bukan yang detail lagi. Tiap-tiap ni ada macam-macam qaul. Ini ringkasan yang ada. Dan kemudian cerita ni patah balik semua, tak habis cerita kalam. Dia akan balik semua benda yang sama je lah. Sebab tu cara faham akidah yang betul, mudahnya buka Al-Quran. Tiap-tiap ayat Quran, sebahagian ayat Quran ada hadis Nabi SAW tafsirkan. Yang ada kita fokuskan pada tafsir al-ma'thur daripada Nabi SAW. Dalam hadis tersebut, dalam hadis tu ada asbabul wurud, sebab dan punca Nabi SAW sampaikan ayat tersebut. Lepas tu dalam sebab tersebut, sahabat yang meriwayatkan hadis ada asbabul irad. Kenapa sahabat riwayatkan hadis tersebut? Ada peristiwa tertentu untuk fahamkan kita apa situasi yang berlaku. Okey. Apa yang ketika mereka, apakah mereka faham ayat tu? Jadi ada qaul sahabat. Dari situ kita akan jumpa konteks sampailah kepada zaman zaman kitab itu dibukukan, dan kita akan dapati bahawa ajaran Islam tidak ada yang kurang. Tak ada yang kurang. Rupa-rupanya yang jadi masalah banyak dalam Islam ni bukan sebab ajaran Islam susah nak faham, tetapi sebab ditafsirkan sejak pada awal bukan dengan cara Islam. Silap situ je. Manakala ahli kalam ramai mereka sebenarnya golongan yang jujur, inginkan kebaikan. Cuma mereka salah mengambil kaedah kalam sebagai dasar utama yang dikatakan sebagai qat'iyah. Jadi tidak timbul masalah untuk kita mengkafirkan. Kita kata bid'ah pada ilmu kalam, orangnya tidak. Orangnya mungkin, mana mungkin kata mereka ahli bid'ah orang awam, sedangkan mereka tak hafal pun sifat-sifat ni. Betul tak? Boleh ke panggil pakcik jual burger pakcik? Pakcik mazhab apa? Ahli sunnah? Tak tahu. Ahli bid'ah. Mana boleh? Atau pakcik sifat apa? Saya hafal sifat 20. Sifat 20. Bid'ah. Mana jangan. Bukan itu maksudnya, bukan. Mudahkan orang awam, tak payah masukkan mereka dalam pertelingkahan banyak aqwal dengan istilah-istilah yang tidak berkesudahan, istilah demi istilah. Biarlah kita belajar ilmu yang susah. Kalau belajar, saya ada pengalaman belajar. Susah ustaz nak faham. Kena susah lah. Mana boleh awak senang-senang? Saya kata, ada ustaz aja senang nak faham. Itu yang ilmu senang, kita belajar ilmu susah. Saya kata boleh. Tak boleh lah macam tu. Ilmu Islam senang, tak payah susahkan. Yang senang tak perlu disusahkan. Tapi dalam keadaan untuk menghormati istilah-istilah yang ada, sebahagian ada perbincangan kalam sangat berguna untuk berhujah. Dengan kita dah faham, kita tak akan tafsirkan Quran dengan cara kalamiah. Tapi bila kita pisahkan Quran dari ilmu kalam, daripada masuk campur bab sifat dan sebagainya, kita akan dapati dalam kaedah kalamiah ada berapa kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh ulama usul, mengambil kaedah kalam tadi, mereka alihkan daripada engkau sibuk tafsirkan ayat Quran ke sana sini jadi masalah, bawa ke usul, terciptanya ilmu usul yang berdasarkan kepada beberapa kaedah kalam. Ilmu usul dah ada dah zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tolak kalam, bukan di asal ilmu kalam. Imam Syafi'i orang yang paling tegas ilmu kalam, tapi beberapa kaedah kalam membantu untuk mengkategorikan satu perkara. Untuk kategorikan benda ni, untuk buat kategori ini dan itu, mudahkan faham dengan kias syumul. Kias syumul yang ada pada ilmu mantik. Tapi bukan nak kategorikan sifat Allah. Allah mesti begini. Banyak syarat sangat bagi pada Allah SWT. Cukup untuk Allah SWT kita hanya allazina yu'minuna bil ghaib. Amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman cukup untuk Allah SWT. Jangan kategorikan Allah. Sifat Allah ada banyak kategori. Kau masukkan apa? Kategori mana satu? Tak perlu. Beriman seperti mana Allah kehendaki. Apa bezanya dengan tauhid 3? Tauhid 3 dia bukan berasaskan kaedah akal. Kaedah kalam, kita masuk mula belajar, dia akan kata hukum akal terbahagi kepada 3. Mana? Kalau yang lebih awal kita, hukum terbahagi 3. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Okey. Hukum syarak berkaitan dengan af'al mukallafin. Hukum akal berkaitan dengan idrak. Idrak satu perkara lah. Idrak. Kita nak tentukan benda tu ada ke tak ada, ataupun mustahil ada, wajib ada, mustahil ada, atau mungkin ada. Ada 3 bahagian. Hukum adat bergantung kepada mumarasah, atau bergantung pada pengalaman kita. Biasanya kita makan kenyang, biasanya api membakar, berdasarkan kepada pengalaman ilmu sains. Itu masuk hukum adat.
Okey, pergi kat kategori ilmu sains. Untuk kalamullah, ahli kalam jadikan kategori hukum akal. Sebab tu semua mazhab kalam akan membincangkan sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah dan sifat harus bagi Allah. Harus di sisi akal, wajib di sisi akal dan juga mustahil di sisi akal. Semua ahli kalam kerana asas mereka adalah akal. Kategorikan dulu sifat Allah yang kita temukan tu boleh diterima akal atau mustahil wajib ada pada Allah, iaitu mesti ada pada Allah, atau mustahil atau harus. Kaedah menetapkan mustahil, wajib dan harus itu yang mereka khilafkan antara satu sama lain. Kaedah itu. Ada yang kata mustahil Allah bertempat, ada yang kata begitu. Ahli kalam awal tak, dia kata tak, Allah bertempat, ada jihad dan sebagainya. Ahli kalam kemudian kata mustahil Allah bertempat. Kaedah ini digunakan pakai untuk mengisbatkan atau menafikan segala perkara. Jadi dari dengan dasar itu mereka tiap mazhab akan mengeluarkan pandangan masing-masing. Berapa sifat yang wajib, berapa sifat mustahil, berapa sifat yang begini dengan kategori masing-masing. Tiap-tiap mazhab keluarkan. Ahli sunnah wal jamaah mereka hanya beriman dengan amanna billahi wa rasulih. Iman dengan Allah dan iman dengan Rasul. Bukan tolak ulama, tidak. Bukan tolak ulama. Sumbernya daripada Allah Rasul. Jadi apa mereka buat? Mereka pergi kepada Al-Quran, pergi sunnah, cek ayat Quran dan sunnah, mereka dapati bahawa ayat-ayat berkaitan dengan Allah boleh kita kategorikan kepada 3 kategori. Ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Allah dan hak Allah ada 3 kategori. Kategori pertama, ayat yang Allah ceritakan apa yang Allah lakukan kepada makhluknya. Allah mencipta, Allah memelihara, Allah menguasai, Allah memberi rezeki, Allah mengangkat kedudukan, Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan seorang. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat yang lain, ayat ni berkaitan dengan apa yang Allah lakukan kepada kita, dan kalimah tu paling sesuai kalimah Rabb, dan memang jumpa Quran Allah kata alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Allah memelihara alam, Allah mencipta alam. Apa yang Allah lakukan pada kita, itu tauhidkan Allah dalam perbuatannya. Ayat yang kedua, Allah ceritakan tentang hak Allah untuk disembah. Hadis Muaz bin Jabal, Nabi bertanya pada Muaz, tahu tak kamu apakah hak Allah terhadap hambanya? Hak Allah terhadap hambanya untuk disembah dan tidak syirikkan sesuatu. Maka mereka cari ayat Quran, Allah kata, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Akan ditemukan ayat-ayat Allah suruh sembah Allah, jangan syirikkan Allah, sembah Allah, jangan syirik Allah dengan sesuatu. Ayat ini dinamakan sebagai ayat al-uluhiyah kerana kalimah uluhiyah bermakna ubudiyah atau ibadah. Maka timbullah kalimah tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah atau tauhidul ilahiyah atau tauhidul ubudiyah. Tak ada masalah penamaan tersebut, tapi berkaitan dengan hak Allah untuk disembah. Okey, 2 tauhid. Tauhid ketiga, Allah cerita tentang sifat-sifatnya yang tak ada kaitan dengan kita. Dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa nama Allah? Apakah sifat Allah? Apa yang Allah buat? Apa yang Allah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, nama-namanya, namakan sebagai tauhid asma' wa sifat. 3 kategori ini. Jadi ekstrim, jadi pengganas. Tak, itu ayat Quran. Tauhid 3 itu mengkategorikan hak-hak Allah seperti mana dalam Al-Quran. Jadi praktis, saya buat contoh untuk orang faham. Alhamdulillahi rabbil alamin, rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Rabbil Alamin, Allah cipta alam, Allah pelihara alam. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sembah Allah, hanya pada Kau kami sembah, hanya pada Kau kami meminta pertolongan. Ini ke yang menyebabkan melahirkan pengganas? Tidak mungkin. Jangan kerana kajian dangkal dari setengah pihak tiba-tiba dimusnahkan ilmu tafsir dan kajian ulama terhadap nas. Tu beza antara kaedah tauhid 3 yang berasaskan nas. Tuan-tuan kalau belajar kitab tauhid,
kita belajar, mesti kita temukan ayat Quran dulu. Ayat Quran, hadis dan kalam salafus soleh untuk kategori tersebut. Bukan memecah, bukan jadikan tauhid jadi 3 macam Trinity golongan Kristian, tidak. Mana pecahkan Tuhan jadi 3, tak ada. Ini cerita tentang macam mana ayat Quran tu datang pada kita, apakah tajuk, topik perbincangan Quran berkaitan Allah, ada 3 topik utama. Dan kalau cari ayat mana sekali pun, tak, itulah dia, topik dia. Sama ada cerita tentang Allah, asma sifat, cerita tentang perbuatan Allah terhadap hambanya, apa yang Allah lakukan terhadap hambanya, nikmat Allah terhadap hambanya, rububiyah, cerita tentang apa yang Allah wajibkan hambanya lakukan pada Allah, sembah Allah dan jangan syirikkan Allah, namanya uluhiyah. Nak buka ayat Quran ke hadis ke, takkan lari daripada 3 topik ini untuk membincangkan tentang hak Allah. Dan inilah dia yang kita tawassul dengannya. Dengan tauhid 3 kita tahu cara bertawassul. Kita baca macam ni dah. Iya kena udah kena ihdinas siratal mustaqim, doa. Doa ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya tawassul dengan rububiyah, uluhiyah dan asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbin nas, rububiyah. Malikin nas, salah satu asma sifat. Ilahin nas, uluhiyah, min syarril waswasil khannas. Dengan kita mengetahui tauhid 3, kita tahu cara untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, nak puji Allah dengan nama-nama, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatannya, kan mudah, memudahkan kita faham, mudahkan kita doa, tahu apa yang kita nak panggil Allah dengan bukan nama-nama yang dia buat-buat. Nak seru nama Allah, tauhid asma sifat, kita tahu nama apa dipanggil. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Bukan dengan kaedah ahli kalam, ya wajibul wujud. Ada? Pernah siapa dengar? Ya wajibul wujud. Ya illatul asya atau illatul wujud. Istilah tu istilah tak guna pakai pun. Istilah ilmu kalam yang dirujuk kepada Allah SWT tak jadi nama Allah, tak jadi sifat Allah. Dia perbincangan yang totally bukan daripada usul syarak. Bolehlah bincang bab tertentu. Bukan bererti kita buang habis dan kita kata tak ada guna. Tak ada gunanya. Betul ulama alihkan ke kaedah kalam tertentu kepada ilmu usul, kepada pengkategorian tertentu. Sebab itulah adanya fungsi. Bukan kerana ilmu kalam, tapi kerana ilmu mantik itu sendiri. Kerana ilmu mantik sendiri. Sebab tu tuan-tuan kalau perasan saya punya status dan penerangan saya tak pernah menyalahkan ilmu mantik gitu saya. Ilmu mantik yang asalnya ada kebaikannya. Tapi oleh kerana kalau orang belajar mantik tak faham kedudukannya, jadi ahli kalam, kita kata jangan belajar, senang. Tapi kalau belajar faham betul kaedah sebagainya, insya-Allah pengkategorian itu ada betulnya. Tak semuanya betul. Zaman Aristotle bukan tahu semua makhluk, takkan terikat dengan kategori, bukan 10 kategori yang disebutkan oleh Aristotle saja. Tajuk bab ni dah jauh panjang. Saya bab ni kenapa saya suka, bukan suka, saya selalu cakap benda ni sebab orang tak faham. Orang tak faham. Bila cakap lagi lah sekali ke, dia tu kafirkan orang ke? Dia ni dah jadi lain. Ulang-ulang balik dengan harapan orang dengar. Sangat risau, ulang balik orang benci dengar. Oh, malas aku dengar dia tu asyik-asyik. Tak, saya ulang-ulang balik benda yang sama. Sejak pada awal, kita ulang balik dengan sampai sekarang. Ulang, biar kita faham kedudukan perbezaan sebenarnya kat mana. Perbezaan sebenar kat mana. Tahu tempat perbezaan, tahulah kita buat keputusan. Dan apa yang saya cakap, bukalah kitab Firaq. Saya cuba meringkaskan perbincangan dalam kitab Firaq yang terlalu luas dan panjang. Kalau tak ada muqaddimah yang betul, kita tak faham. Tuan-tuan masuk kitab Firaq jadi pening kepala, keluar balik macam tu je, blur. Apa sebab dia beza? Gaduh. Dalam Islam ni dah lah gaduh banyak masa perang. Gaduh lagi dalam pemikiran. Tak boleh bergaduh. Bukan sebab Islam. Islam agama yang mudah. Agama dalam akidah mudah faham. Dalam ibadah pun mudah kita laksanakan. Okay? Dan dalam muamalah sekarang mudah dan memudahkan urusan banyak perkara. Okey. Balik pada ayat ni. Allah kata, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasul menjadikan Allah sebagai penolongnya dan menjadikan Allah, Rasul dan kaum mukminin sebagai wali-wali mereka, iaitu yang bantu Allah dan Rasul dan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni Allah kata hizballah. Mereka ini adalah parti Allah. Mereka ini adalah kelompok yang bantu agama Allah, dan Allah kata jangan takut.
fa inna hizballahi humul ghalibun. Ayat ini turun kenapa? Abdullah bin Salam datang jumpa Nabi, sedih. Ya Rasulullah, kaum kami telah pulaukan kami dan mereka tak nak cakap dengan kami. Kami masuk Islam. Abdullah bin Salam dan kaum Yahudi tak ramai masuk Islam. Bila masuk Islam, bayangkan kawan-kawan rapat, kawan-kawan baik semua tengah seronok, adik-beradik, mak ayah, tiba-tiba masuk Islam, dibuang habis. Tak ada apa-apa. Nak bercakap dengan kaum ni tak layan, cakap dengan keluarga tak layan, cakap adik-beradik tak layan. Yang ada datang dan jumpa Nabi SAW. Bila dia kata, ya Rasulullah, kaum kami telah pulaukan kami. Mereka tinggalkan kami, mereka tidak bermuamalah dan tak layan kami. Allah turunkan ayat Quran. Kami hanya ada kamu ya Rasulullah dan kaum mukmin. Allah turunkan ayat Quran, innama waliyukumullah sampai akhir ayat ni, dan kata Abdullah bin Salam, radina billahi wa bi rasulihi wa bil mu'minina awliya. Aku reda Allah, Rasul dan mukmin sebagai wali-waliku. Tak apalah, kawan buang tak apa. Orang tak suka tak apa. Orang benci, orang fitnah, orang kata apa, tak apa. Yang penting Allah sayang. Yang penting kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting orang mukmin sebenar itu adalah wali kita. Kita bersama dengan orang mukmin. Dan ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Salam. Ayat ini juga dengan sebab nuzul yang lain disebutkan bahawa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ketika bercakap dengan Abdullah bin Ubay, sampai berlaku bergaduh, Abdullah bin Ubay kata, dia cerita tentang pendapat dia, kata Ubadah bin Samit, aku tetap sokong Allah, aku akan bersama dengan Allah, Rasul dan kaum mukminin. Allah turunkan ayat Quran, Allah kata, wahai apa ayat sebelumnya, ayat 51. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia kamu. Jangan kerjasama dengan mereka, jangan tolong mereka, jangan ni. Jadikan orang beriman sampai ayat ni. Allah kata, sesungguhnya hujung sekali Allah cerita, mereka yang bersifat dengan sifat ini, mereka adalah parti Allah. Mereka adalah kelompok yang membantu agama Allah. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sebab Hizbullah ni bagus nama asalnya. Tapi pandai Syiah ambil awal nama tu. Sebab tu tak semestinya nama baik, orangnya baik. Itu bergantung pada siapa sempat daftar dulu. Okey. Itu je. Hakikat sebenar itu yang betul. Hizbullah ke, Ahli Sunnah ke, Sama Jamaah ke, atau Islam sekalipun, itu bukan pendaftaran siapa daftar dulu. Itu sahaja, bukan kerana hakikat. Jadi, kita nak tahu yang mana betul salah bukan kerana nama. Hakikat. Sebab modus operandi golongan kumpulan yang sesat sekalipun, itu kan nama je. Nama satu. Kumpulan diharamkan. Okey, haram. Buka persatuan baru, daftar nama baru. Buka lagi daftar. Itu modus operandi sejak lama dah. Lama dah berlaku. Dan itu pun dalam pemikiran pun macam tu. Nama akan berubah-ubah. Tapi pemikiran balik-balik sama je. Manusia ni, otak manusia balik-balik kembali pada yang sama. Okey, ayat ni selesai. Okey, insyaAllah yang ni kita sambung pada kelas akan datang. Dah habis ayat dah. Dah habis Al-Quran dah. Ni minggu depan kita sambung tentang kesimpulan daripada apa yang ayat-ayat yang kita bincangkan hari ini, dan kita masuk pada tajuk baru. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala Allah wali, kita tak boleh isbatkan makna seperti makna makhluk sebagainya, akan dibincangkan pada kelas akan datang. Dan kita akan bincang tentang ayat peringkat-peringkat waliullah, orang-orang beriman, level mereka. Kemudian cerita tentang ijtima' al-wilayah wal adawah, seorang mukmin tapi mungkin ada orang Islam tu dia buat kesilapan. Jadi macam mana kedudukannya? Tuan-tuan belajar yang ni, tuan-tuan akan yakin 100% tak ada di kalangan salafus salih ataupun salafiyin yang mengkafirkan mana-mana ahli kalam ataupun orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Mereka membincangkan, bukan, kita kata ijtima' al-wilayah wal adawah, tajuk yang kita bincangkan pada mungkin 2 minggu lagi, atau mungkin membuktikan bahawa ahli sunnah wal jamaah ketika mereka menegur golongan mana-mana ahli bid'ah, mana-mana masalah kesyirikan berlaku, bukan kerana benci tapi kerana mereka cintakan mereka. Kalau mereka kafirkan, mereka tak kata bid'ah dah.
mereka akan diperangi. Tapi mereka bid'ah, mereka memperingatkan mereka dengan istilah yang Nabi SAW ingatkan bahawa jangan buat benda baru, jangan ajar benda baru. Itu sahaja. Tujuannya adalah untuk perbincangan ilmiah, untuk dakwah dan seru kepada melengkapkan tauhid dan melengkapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkapkan ibadah pada Allah, sembah Allah dengan sebenar-benarnya, lengkapkan dengan cara yang sebenar-benarnya yang Allah ajarkan, insya-Allah sempurnalah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya-Allah. Ada soalan ke? Silakan. Kafir dengan sesat, adakah sama? Maksudnya berbeza. Kafir kita hukumkan dia terkeluar dari Islam. Sesat kita hukumkan dia terkeluar daripada sunnah, terkeluar pada ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang sesat sampai kufur, sampai jadi kufur, bid'ah mukaffirah. Mula dengan tak ikut sunnah Nabi, lama-lama dia kafir, tinggalkan agama Islam. Ada orang bid'ah ghair mukaffirah, bid'ah mereka bid'ah yang tidak kafir. Yang tak bid'ah tak kafir pula ada level banyak. Ada level yang bid'ah yang memang bombastik, bid'ah habis, sampai pada bid'ah yang ringan-ringan, rawam. Dan kita sendiri kan, doa amal-amal, rupanya benda ni tak betul. Itu bid'ah yang kecil-kecil. Jadi orang yang asalnya daripada pokok sunnah, kalau kita mudah kata, kalau orang Islam berasal daripada agama Islam, kita tak boleh keluarkan dia dari Islam selagi tak zahir dia membatalkan akidah Islamnya. Jadi orang Islam bunuh orang Islam juga mana dikafirkan? Itu Khawarij yang kafirkan. Orang Islam zina, orang Islam melakukan pendustaan sana sini, macam mana dia buat sekalipun, selagi dia tak Islam, dia tak keluar dari Islam atau buat perkara yang mengkufurkan, kita tak kafirkan dia. Walaupun dia melakukan sebahagian daripada amalan kufur, kecuali syirik. Amalan kufur yang disebabkan sebagai kufur dan syirik, sedangkan dia tidak syirik, tidak keluar dari Islam, nama syirik kecil atau kufur yang kecil. Sebab dia orang Islam. Bila dia asal dari Islam, jangan mudah-mudah keluarkan dia dari Islam. Sangat ketat. Kalau cepat keluarkan dari Islam, dah jadi Khawarij. Khawarij mengkafirkan orang yang mudah. Okey. Kalau dia asal daripada kufur, orang kafir. Orang kafir jahat ramai lah. Ramai sekali orang kafir dan jahat. Orang kafir baik ada tak? Ada yang bantu orang, ada yang tolong, ada kata-kata, ada kata hikmah, ada orang yang bantu orang mukmin baik sebagainya. Walaupun buat baik macam sekalipun, selagi dia tidak berpindah agama dengan kalimah la ilaha illallah, usul agama, kita tak katakan dia sebagai Muslim. Walaupun perbuatan dia perbuatan baik yang sepatutnya ada pada orang Islam. Kita tak boleh keluarkan dia daripada kekufuran, masukkan dia ke Islam selagi dia tidak betul-betul keluar daripada kufuran dia. Jelas? Jadi itu apa bezanya orang mukmin yang buat maksiat dengan orang kafir yang buat baik? Sebab asalnya, pokok pangkalnya dari mana dia? Itu bab kekufuran, kafir dan Islam. Sama juga bab Ahlussunnah wal Jamaah dan yang ahli bid'ah. Orang yang lahir dengan manhaj Ahlussunnah, memang ikut Al-Quran dan Sunnah cuba, kemudian dia tersasar setengah masalah, kita tak mudah keluarkan dia daripada Sunnah. Walaupun kita silap masalah ini. Sebab itulah imam-imam Asy'ariyah yang awal dikatakan Ahlussunnah yang tersilap. Ramai ulama kata mereka terdiri daripada orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat. Tapi mereka, kerana mereka bertolak ansur dengan menggunakan beberapa istilah-istilah yang ada pada ilmu kalam, mereka bawa prinsip tetap muliakan salaf, dan mereka bawa tafsiran kalam. Dan mereka tak takwil semua sifat, mereka tak. Ada masalah orang awal ni, mereka kadang terpengaruh masalah ini, ada pengaruh dua, bukanlah membawa manhaj tolak, menisbahkan akidah salaf kepada tashbih, tajsim dan sebagainya, jauh sekali. Itu tak pernah berlaku pada golongan utama Asy'ariyah yang awal. Cuma yang ada, kenapa masalah ini dibincangkan kemudian, ada yang datang kemudian, mutaakhirin, mereka menisbahkan
akidah ahli sunnah yang bebas daripada tashbih kepada akidah mujassimah dan musyabbihah. Sebab tu kita perlu tegaskan, ahli sunnah wal jamaah bukan musyabbihah, bukan mujassimah. Kalau ada kalam salafus salih menolak kepada mujassimah musyabbihah, itu memang musyabbihah mujassimah, bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita tak ada hiraukan, kita dah tafsirkan, kita dah terjemahkan, kita dah syarahkan pun. Kalam At-Tahawi menolak golongan kata adanya Allah SWT tidak dilingkungi oleh jihadus sit. Itu kalimah golongan jihawiyah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita pun buat apa nak risau. Dia kata, ni kalam nurab pada Wahabi. Mana pula Wahabi sebut macam tu? Mana ada Wahabi kata Allah dilingkungi oleh enam jihad? Mana ada? 6 jihad sebagainya. Sebab tu perlu highlightkan, bukan untuk mengkafirkan siapa-siapa. Kalau orang tu asalnya sunnah, yang ikut sunnah semuanya, kemudian dia belajar, baca-baca, tersilap satu masalah, jangan keluarkan dia sunnah. Engkau ni dah ini bid'ah, ni keluar bid'ah, kali bid'ah. Jangan mudah-mudah. Sebab itulah dengan kaedah begini kita mengatakan bahawa majoriti umat Islam di atas muka bumi ini, akidah awam mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Sawadul azam. Yang faham benda pelik-pelik yang belajar tinggi tak ramai. Tak ramai. Majoriti adalah akidah orang awam yang mereka ahli sunnah wal jamaah yang diwajibkan mereka untuk belajar. Bukan awam tak belajar Quran, tak belajar sunnah. Dia awam, sah iman mereka, tapi mereka perlu belajar Quran melalui dalil. Dalil itulah dalil Al-Quran dan sunnah. Bukan orang awam belajar dalil, gunakan kaedah dalil, nak pergi belajar ilmu mantik, ilmu kalam sebagainya, itu akan jadi keliru ya. Makna dalil dalam akidah, makna taklid dalam akidah apa maknanya? Dia akan berbincangan taklid, adakah sah iman seorang muqallid yang taklid? Okay. Kita kata sah taklid, tapi muqallid perlu belajar dalil, perlu belajar. Dengan bertambahnya pengetahuan tentang dalil, dia beriman dengannya, bertambahlah iman dia. Takkan nak biarkan orang awam selama-lamanya awam di peringkatnya. Awam pun ada banyak levelnya, beza-beza. Orang alim pun ada banyak levelnya. Tak ada had pemisah yang jelas antara awam dengan alim. Orang alim di tengah-tengah orang jahil, dia seorang pandai sikit, dia lah alim. Bawa dia pergi campurkan dengan orang lebih alim lagi, ada lagi yang lebih alim. Bawa lagi, jumpa lagi, akan ada tingkatan yang berbeza dan tafsiran yang berbeza. Cuma yang saya nak tegaskan bab ini, belajar faham usul, jangan belajar menghukum. Lepas tu saya tak sebut, jarang saya sebut nama kumpulan ini, kumpulan itu untuk kita jadikan sebagai kita hukum. Tak, belajar, faham khilaf daripada usulnya, daripada asal. Kenapa dia begini, lepas tu baru kita nilaikan. Baru kita nilaikan, tengok balik sebagainya, baru kita faham di mana nak letakkan perbezaan. Kalau kita faham daripada usulnya, kita akan tahu kedudukan, ahli bid'ah sekalipun, yang tak sama level. Ada orang yang perlu kita musuh, kita lawan, kita sebagainya. Ada orang yang kita perlu berbaik dan ajak mereka. Sebab mereka sebenarnya inginkan kebaikan. Cuma mereka tersalah langkah. Boleh dikatakan mereka sebagai golongan awam yang perlu ahli bid'ah yang perlu didakwakan dengan istilah lama lah, mereka ahli bid'ah, atau dengan istilah moden yang lebih mudah, mereka ahli sunnah yang tersilap. Boleh tidak? Boleh. Nak maknakan apa sekalipun, penting hakikatnya kita usulnya ialah menegakkan tauhid dan beribadah, ajak orang beribadah Allah dan jauh daripada syirik. Itu sahaja prinsip yang kita nak bawa. Tanpa penamaan pun tak apa. Muslim tanpa nama. Tak payah nak sebut nama kumpulan Muslim. Fahamkan fikrah, ikut Al-Quran dan Sunnah. Wala kita, cinta kita, setia kita kepada Al-Quran dan Sunnah dan kepada fahaman salafus salih, nak maknakan, nak namakan apa sekalipun, tak kisah. Mana kalau kumpulan sesat yang tak ikut Nabi, tak ikut Rasul, sesat. Tak payah namakan pun tak apa. Cuma oleh kerana usul kepada banyak masalah akidah ni, dan saya ajar akidah, kalau tak ajar akidah, tak ingin saya sebut benda ni. Lagi best kita tak ada gaduh siapa-siapa. Tapi memang dah ditugaskan untuk ngajar, dan saya mengambil tugas ini, perlu sebut. Punca kepada banyak masalah kita tak faham khilafnya, puncanya kerana mereka mengambil ilmu kalam. Ini punca dalam asma' sifat, dalam masalah asma' sifat. Silakan.
Okey. Terima kasih. Saya ulas secara ringkaslah sebab di perbincangan ini dia akan jadi meleret panjang. Tapi secara ringkasnya, ilmu kalam adalah ilmu falsafah ataupun ilmu mantik. Mantik tu ilmu falsafah, dia kaji falsafah, dia tak ilmu yang dibawa masuk dalam akidah Islam untuk tafsirkan ayat dan akidah. Caranya apa? Ayat-ayat akidah ditafsirkan dengan ta'rifan tasawur ilmu kalam dan dihukumkan dengan cara hukum tasdik ilmu kalam. Dengan demikian mereka telah menjadikan, dan ilmu mantik itu berasaskan ilmu akal dan kategoris yang diletakkan oleh Aristotle. Dengan demikian mereka telah mengubah sumber sumber akidah Islam secara langsung, tapi mereka tak sedar. Mereka jadikan kategori akidah dan sifat tadi tidak lagi merujuk kepada Al-Quran Sunnah sebagai dasarnya, tapi merujuk kepada akal, wajib, mustahil, harus. Bila mengeluarkan sumber, meletakkan bahawa sumber rujukan ayat itu perlu diterima, diisbatkan atau perlu dinafikan, dasarnya adalah wajib atau mustahil atau harus akal yang menjadi hukum. Nak tak nak, mengaku tak mengaku, mereka telah meletakkan sumber kebenaran untuk akidah itu bukan lagi kepada teks, kepada Al-Quran, tapi kembali sumber asasnya yang menghukumkan ayat Quran dan Sunnah sebagainya adalah pada akal. Daripada situ, apabila mereka telah memulakan langkah bahawa akidah, iaitu berkaitan dengan perkara ghaib, berkaitan dengan ahli falsafah, dia termasuk perkara ghaib, syurga neraka pun dia kata metafora, majaz semua sekali. Azab kubur tak terima, Mu'tazilah terima syurga neraka tapi tak terima azab kubur. Ni semua ahli kalam punya kerja. Sampai pada ni, last sekali, ada yang tak terima sifat, macam-macam level yang berbeza. Dah ada golongan, dia membuka jalan pada golongan selepasnya mengatakan bahawa, tadi dia kata hukum akli pada bab akidah tadi. Akidah tak perlu rujukkan sunnah. Maka membuka jalan pada golongan seterusnya, bab ibadah pun kata kenapa perlu pada dalil syarak. Mazhab Asy'ariyah mengatakan bahawa akal kita takkan mengetahui syarak kecuali Allah yang tetapkan, paling tegas. Tak mungkin Asy'ariyah yang sebenar menerima bid'ah dalam ibadah. Tak mungkin. Kerana mazhab yang paling tegas bahawa akal ini tak mampu mengetahui hukum syarak adalah mazhab Asy'ariyah. Mu'tazilah kata akal mampu tahu hukum syarak. Ni bab furu', Bab akidah selesai dia, kita faham macam-macam kau tafsiran ni. Bab furu', bab ibadah. Bukan furu' pun, usul, tapi mereka namakan furu', kita namakan seperti mana yang dinamakan. Bab ibadat. Asy'ariyah kata langsung agama ni, ibadah ni kita hanya tahu melalui dalil. Otak tak ada fungsi langsung kecuali taat kepada dalil. Kata Mu'tazilah, akal mampu mengetahui syarak walaupun tanpa dalil. Ahli Sunnah kat mana? Ahli Sunnah mengatakan bahawa akal mampu mengenali sebahagian hukum syarak, namun pengetahuan akal tidak akal mampu mengetahui sebahagian daripada hukum syarak, namun pengetahuan akal tidak jadi syarak kecuali setelah diikrarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Bukan akal tak mampu, akal ada kemampuan untuk sebahagian daripada masalah berkaitan dengan hukum-hukum syarak, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan hukum riba, berkaitan dengan hukum-hukum tertentu, akal mampu. Tapi akal bukan buat keputusan. Yang memutuskan kebenarannya Al-Quran dan Sunnah, bukan tak tahu langsung. Itu perbezaan. Tapi kata yang paling tegas adalah mazhab Asy'ariyah. Namun dengan alasan dan membuka jalan kerana mengambil ilmu mantik atau sumber lain daripada Quran Sunnah sebagai sumber dalam mengambil akidah, maka kata pihak golongan Sufiah katakan kalau ibadah, kalau akidah yang merupakan usul agama pun dia boleh pergi kepada dalil akal, sebenarnya dalil fitrah dan dalil wujdan, dalil hati itu lebih besar daripada dalil akal, maka ia patut dibuka ruang yang luas dalam agama sekalipun boleh diambil dalil wujdan, dalil mimpi, dalil akal, dalil ilham, dalil kasyaf. Maka diasaskan ilmu yang baru bahawa akal
atau bahawa manusia dengan dalil wujudannya mampu mengetahui hukum syarak, mampu melakukan satu perkara walaupun perkara tersebut tidak disebutkan oleh nas. Ini datang kemudian. Puncanya apa? Yang buka jalan awal, Al-Kalam buka, kita Quran Sunnah, ikut Quran Sunnah semua. Sumbernya Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' semua sekali bidang. Tapi Al-Kalam telah mengeluarkan masalah sifat dan masalah akidah daripada terikat dengan Quran dan Sunnah. Maka datang golongan sufi kemudian, bukan sufi awal. Sufi awal mereka hanya cenderung pada ibadat dan mereka kekal ibadat macam Nabi SAW. Sufi kemudian mereka buka ruang yang lebih besar lagi. Akidah boleh sabit dengan mimpi, sabit dengan semua ilham, sabit dengan kasyaf, apa-apa dalil yang juga dalil, kategori dalil wujudan. Ini jambatan pertama. Nak tahu detail lagi, kita bincang kemudian. Tapi saya nak fokus pada asas. Asasnya adalah kerana apabila manusia dibenarkan untuk tidak terikat dengan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' Salafus Salih daripada beragama, sama ada bab akidah, ibadah ataupun akhlak, batinnya hancur habis. Okey, lepas dah asal macam tu, tak terikat Quran Sunnah, longgarlah. Betul batinnya, dia Quran, akidah pun dia tak pakai dalil, ibadah pun tak pakai, akhlak pun tak pakai. Akhlak pun tak pakai. Sampai guru dia boleh keluar akhlak begini. Kalau guru dia minum arak boleh jadi berubah. Itu sebenarnya arak tu sebenarnya kita nampak macam arak, tapi hakikatnya itu adalah madu ke atau susu ke, macam-macam. Lepas tu dia kategorikan dah macam sufi, golongan batinnya sufi yang melampau, dia sampai tahap syariat pun tak boleh ikut. Sufi yang biasa, sufi yang awal, Ahlussunnah wal Jamaah, kecenderungan untuk beribadah. Sufi yang kemudian sebagainya, mereka sampai ke tahap mereka kata boleh tambah, adalah benda baik boleh tambah. Sufi seterusnya sampai ke tahap tak perlu ikut pun tak apa, buat syariat baru boleh. Ni dah sampai ke tahap jalan kepada batiniah. Dan kaedah yang diasaskan kalam untuk lawan benda ni tidak kuat. Dan kenapa kita dari punca bawa benda ni? Puncanya kerana buka jalan. Kalau semua bab kata bab agama ikut Al-Quran dan Sunnah Ijma' Salafus Salih, sama ada akidah, ibadah ataupun akhlak, inilah di Salafus Salih, selesai. Ya, kenapa asal mukalam mereka akan kategorikan. Saya nak pengurusi tanya tak apa, pukul 11 tak apa. Saya nak jawab tapi saya duduk jadi goyang-goyang. Apa yang tanya? Okey. Okey. Tapi yang dah jawab tadi boleh jelas faham? Okey. Wahdatul wujud dan sebagainya atau karamat dan sebagainya semua ni apabila berkaitan dengan Allah, mereka kategorikan hukum akal. Berkaitan dengan selain Allah, apa sahaja berlaku berkaitan dengan alam ini, kalau kita kata hukum adat, biasa contoh dibagikan adalah contoh hukum sains. Tapi hukum sains tu dikategorikan sebagai hukum adat. Artinya sains tak semestinya betul. Kadang-kadang kalau mukjizat berlaku di luar ilmu sains, maka dikaitkan juga dengan karamah yang tanpa ada hadnya. Karamah juga berlaku kerana di luar adat, khawarikul adat. Kita terikat, Ahlussunnah wal Jamaah ikat dengan apa? Bab khawarikul adat sebagainya, kesahihan riwayat. Kembali kepada nas. Betul atau tidak? Masalah tu boleh berlaku atau tidak? Kita, kaedah yang salafus salih letakkan, walaupun berkaitan dengan kewalian dan sebagainya, wali boleh berlaku sesuatu karamah, tetapi tidak ada siapa yang mampu mendakwa tahu perkara ghaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Ada dia punya had sempadannya. Dan walaupun seseorang wali boleh ada karamah, karamah itu bukan dimiliki kuasanya oleh wali. Allah yang tetapkan. Bukan wali ni, karamah dia ni, kita wali, nama fulan dan fulan. Karamah dia apa? Karamah dia boleh terbang atas udara. Dia terbanglah kerja dia. Terbang ni. Yang ni ada kuasa jalan atas air. Dia kuasa air. Yang ni karamah dia kencing, berubah jadi emas. Yang ni boleh masuk kubur orang Kristian, Islamkan orang Kristian dalam kubur. Ni semua lawan dengan syarak. Nampak dia punya beza? Asalnya mereka kategorikan hukum adat tu tak ada apa-apa pada asalnya. Namun apa pengkategorian ini
yang bila cerita satu benda dia kata, ni hukum adat ke, hukum akal ke, atau hukum syarak? Oh, hukum adat kau yang tak dah nampak. Kau tak percaya kan wali kencing? Kau tak dah nampak. Nampak? Adakah? Inilah punca pembahagian kaedah begini untuk merujuk kebenaran agama tanpa merujuk kepada riwayah dan kesahihan, tanpa rujuk kepada usul agama seperti yang syarak al-sunnah letakkan. Pengkategorian betul atau tak betul berdasarkan kepada hukum akal, hukum adat atau hukum syarak. Kemudian hukum akalnya, Allah, berkaitan dengan Allah, akal yang hukumkan. Mana walaupun dia kata idrak, itu perbincangan detail lagi lah. Berkaitan dengan ibadat, baru ikut syarak. Kalau batiniah pula sampai tak ikut syarak. Berkaitan dengan hukum manusia, atau hukum manusia apa berlaku karamat, ikut hukum adat. Ini pembahagian yang batil. Walaupun pada asalnya betul, tetapi kaedah tadi tidak menjadi kaedah yang menghalang orang daripada mendakwi perkara yang batil dalam bab karamah. Sanad ringkas. Tak mungkin sanad tak kira. Sanad ni kita tak masalah, ada sanad kita terima. Tapi sanad tu ada syarat-syaratnya. Yang kita nak pastikan betul tak sanad sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara ghaib hanya Allah yang tahu. Akidah, ilmu akidah bukan ilmu ijtihad. Ni tuan-tuan, saya selalu ulang balik. Ibadah dan akidah adalah tauqifiyah. Nak buat ibadah kita kepada Allah, mesti Allah suruh, Nabi suruh. Sebab tu kita minta dalil. Nak cerita tentang perkara ghaib berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan syurga, neraka, azab kubur dan sebagainya adalah perkara ghaib. Maklumatnya hanya datang daripada Allah Rasul. Sebab tu kita minta dalil. Kalau berkaitan dengan azab kubur, syurga, neraka, berkaitan sifat Allah, terikat dengan hukum akal, dan itulah dalilnya, inilah kaedah yang tak kuat. Terikat dengan dalil sebab ia urusan perkara ghaib. Urusan muamalat, urusan harian, itu berkaitan dengan keadaan semasa harian kita. Itu terikat dengan ijtihad. Kita kena kategorikan dengan betul. Yang mana tauqifi, yang mana ijtihadi. Faham makna yang mana ilmu tauqifi, mana ijtihadi, kita akan selesai masalah. Bab tauqifi mesti minta dalil. Bab ijtihadi mesti cek ijtihad tu betul ataupun salah dengan rujuk kepada dalil. Kiasan tu betul ataupun tidak. Kerana tidak ada ijtihad yang bebas dalam bab agama, dalam bab hukum. Kalau bab tak ada kaitan agama, ijtihad buat apa, buatlah, tak masalah. Tapi bab agama, ijtihad ataupun qiyas yang ada, mesti didasari oleh nas, ada asalnya, baru ada furu'. Antara asal furu' ada illah, ada manat, persamaan antara asal dengan furu', kaedah usul fiqh. Sebab tu qiyas mantik perkenalkan, qiyas syumul, tu pembincangan jadi panjang. Tapi bab apa sekalipun, kalau ditanyakan kita akan temukan kat mana. Sebab tu tidak mudah untuk kita katakan bahawa kaedah kalamiah punca kepada banyak kesesatan. Bermula dengan kategorian. Kerana ilmu kalam dia menyentuh kepada bab pendalilan sejak pada awal lagi. Bab pendalilan. Apa yang menjadi dalil dan rujukan kebenaran. Dia tak sentuh bab kecil-kecil, dia sentuh bab utama. Bab sifat Allah, apa rujukannya? Ayat Quran beritahu, teks, nas, ataupun hukum akal. Wajib akal, mustahil akal atau harus akal. Di situ dah jadi masalah. Pendalilan. Bila dalil itu dialihkan bukan pada tempatnya, tempat yang paling ghaib. Bab paling ghaib berkaitan dengan sifat Allah diletakkan pada akal sebagai hukum. Hukum bukan berarti kata dia ni bawakan bebas, tak. Yang hukum. Maksudnya ayat Quran datang, boleh terima tak boleh terima. Hadis berita boleh terima tak boleh terima. Dia pada bab situ. Dia bukan bebas isbatkan benda yang tak wujud kepada Allah. Itu golongan batiniah. Golongan kalam, mereka jadikan hukum akal sebagai asas untuk menerima ayat Quran ataupun tidak. Jadi ayat Quran tetap dipakai. Syaratnya tidak bertentangan dengan kaedah akal. Maka tak mampulah mereka isbatkan kecuali sifat-sifat yang sesuai dengan kaedah yang mereka tetapkan pada tiap-tiap kumpulan yang ada. Jelas ya? Kalau perlukan penjelasan lagi, untuk boleh sediakan soalan. Haikal, awal sikit tepat, Haikal kita bincangkan bab ni.
Okey, insya-Allah, tak ada masalah. Dan ana sebenarnya tentang bincang bab ni, kerana bab ni dia bab yang bukan bab mudah. Jujur mengatakan bab ni bukan bab mudah faham. Dia melibatkan ilmu alat, kalau nak tahu melibatkan pengetahuan tentang kalam. Lepas tu ulama salafus salih, cara mereka selesai, mereka ajak manusia supaya tinggalkan. Dah. Lepas tu anak sendiri pun, anak kata kalau buat daurah, ada yang cadang, buat daurah, dedahkan. Anak kata takut orang dengar, tak faham, last sekali orang jadi pening. Itu yang nak risaukan. Sebab tu tak nak kita umum. Ni sebab antum tanya, kalau tak memang kita tak ceritalah. Kita cerita, kita nak ajak orang kepada Quran Sunnah. Itulah pun selesainya. Ikut Al-Quran Sunnah, sama ada bab akidah, ibadah atau akhlak dan agama keseluruhan. Penyelesaian yang golongan salafus salih dan juga ulama salafiyin bawakan kaedah, tak perlu sibukkan orang awam dengan masalah-masalah begini. Orang awam sibuk dengan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Dan kenapa saya bercakap tentang masalah ini? Ustaz kata tak sibukkan. Sebab ada orang awam yang dah mula pergi semua daripada ilmu kalam. Dan orang awam saya maksudkan bukan orang awam di luar, tapi orang awam yang saya kenal rapat, yang dah mula terpengaruh kalam. Dan saya cakap, masa saya cakap awal saya tak sengaja. Lepas tu datang soalan ini, rupanya kawan-kawan rapat, kenalan rapat yang dah ikut manhaj salaf, tiba-tiba terpengaruh dan faham. Ada sebagian ustaz kata, siapa cerita tentang ilmu kalam ni syadid, seolah-olah mengkafirkan sebagainya, dan macam-macam tuduhan. Dan saya pun terima macam-macam tafsiran, screenshot demi screenshot sampai daripada kawan-kawan sendiri sebagainya. Saya bertegas di atas prinsip, saya cerita, saya tak hukum siapa-siapa, saya hanya ceritakan tentang sejarah kenapa ilmu kalam itu punca kepada berlakunya perpecahan dalam akidah. Faham kat sini, tak perlu siapa nak tuduh siapa-siapa, faham-faham sendiri. Kalau terasa, aku pun macam itulah, tinggalkanlah. Demi Allah, kita sayangkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita sayangkan ulama-ulama besar. Sedangkan orang awam pun kita sayang, kita tak nak keluarkan mereka dari sunnah. Macam mana dengan kepala-kepala sunnah? Abu Hasan Al-Asy'ari, adakah orang keluarkan Abu Hasan daripada Ahlussunnah Jamaah? Tidak. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Abu Mansur Al-Maturidi, Al-Imam An-Nasafi rahimahullah, Al-Imam Ghazali rahimahullah, Al-Imam Juwaini rahimahullah. Imam besar ilmu kalam ni, yang besar yang mengasas ilmu kalam, yang asas, mereka pun dah bertaubat daripada ilmu kalam. Riwayat yang sahih daripada anak murid dan juga riwayat yang disebutkan dalam kitab-kitab. Oleh kerana kita menghormati mereka lah, kita tak nak kesilapan mereka diwarisi. Sayangkan mereka. Kita ada keluarga kita, orang yang kita sayang buat salah, kita nak sebar dan ada buat yang betul. Imam Ghazali nak bandingkan kesalahan beliau dengan dalam beberapa kalam dengan jasa beliau sangat besar, sangat jauh. Kenapa nak sebut ilmu kalam? Sebarkanlah benda yang Imam Ghazali terangkan dalam kitab Ihya, bab-bab betul berkaitan dengan hati. Dan juga kitab-kitab beliau yang lain begitu banyak, kitab-kitab usul fiqh yang ada berkaitan dengan bab usul. Berapa banyak? Kenapa kat situ tak sebarkan pandangan Imam Al-Ghazali? Al-Imam Juwaini rahimahullah mempunyai jasa yang besar terhadap umat dalam banyak bab. Kenapa kita nak sebarkan tempat yang kita tahu bahawa beliau tersilap dan beliau pun telah meninggalkannya? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mempunyai jasa yang besar terhadap umat. Kita tahu macam mana beliau bawa golongan Ahlul Kalam Mu'tazilah pada zaman tu. Bawa kepada sunnah, dekat dengan sunnah dan ramai kembali pada sunnah. Kerana beliau, takkan kerana kesilapan beliau, kita kesilapan beliau yang beliau dah bertaubat padanya, kita nak ambil yang tu juga sebarkan. Kita cerita perkara ini kerana cinta dan hormatkan mereka. Tak ada seorang ulama pun cerita tentang kesalahan-kesalahan kalam untuk mengkafirkan ulama kalam atau mengeluarkan mereka daripada sunnah secara personal. Kita hanya bincangkan tentang hak dalil di mana. Itu sahaja. Manakala orang-orangnya, tokoh-tokoh besar kalam yang utama, kebanyakan mereka adalah tokoh-tokoh besar Islam. Kerana mereka bukan nak jadi ahli kalam. Mereka pun tak nak jadi ahli kalam yang dicela oleh salaf. Tapi kita tahu lepas dah zaman berubah yang lama, lepas dah ada kaji dengan kaul, faham betul-betul kaul salafus salih, kaul Hanabilah dan kaul sebelumnya, rupanya mereka tak ada sikit clash dalam pemahaman, perbezaan pendapat. Kita dapat kesimpulan, rupanya patutlah ahli kalam mereka baca juga kalam salafus salih, tapi mereka jadi mufawwid. Bukan dengan sengaja, tapi kerana ada syubhah yang sangat halus yang difahami oleh sebahagian orang dan ramai yang tak faham. Sebab tu
Tatkala kita bincang, orang kata orang nak pegang alat tafwid, kita kata yang betul begini, tapi kita tidak menghukumkan mereka terkeluar dari sunnah secara personal mereka. Tidak. Kita tak keluarkan. Oh, ustaz tu kata ni tafwid, dia ni ahli bid'ah, dia ni sungai. Tak. Kita balikkan kepada usul, tengok yang mana satu kalam salafus salih, yang mana satu yang difahami oleh salafus salih. Sebab tu usul, kembalikan manusia kepada usul, faham masalah seperti seadanya, itu yang kita nak dan bincangkan. Malah pada peringkat awal antum banyak tanya masalah ni, anda tak jawab langsung. Tapi bila dah ada pihak yang dah cerita, kemudian ahli sunnah dikaitkan dengan mujassimah, musyabbihah, dikaitkan begini begitu, diajarkan kitab Asasus Taqdis yang mana hujung sekali mengatakan bahawa orang-orang yang mengatakan Allah ada sifat-sifat ini sebagai kafir, kufur sebagainya, ini punca menyebabkan sebagian asatizah kata cerita tentang sejarah kalam untuk menangkis, bukan untuk menyerang dan untuk mengkufurkan umat dan sebagainya, untuk fahamkan. Dan kuliah ni kalau tidak dirakamkan, tak ada satu tempat pun saya cerita bab ni kecuali di sini. Ini sahaja tempat, ruang yang ada untuk sesama kita. Dan di tempat luar, mana mungkin kita cerita dengan orang-orang tak faham apa, biarlah mereka sujud, rukuk pada Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Syukurlah kita pada Allah, mereka beribadah pada Allah. Kerana bukan masalah yang utama. Masalah ini masalah besar, tapi bukan masalah yang kalau mereka tak tahu tentang pertindingan kalam akan jadikan mereka sebagai bukan ahli sunnah. Tak. Ahli sunnah bila mereka ikut agama Islam yang Nabi bawa. Nabi bawa mudah, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, selesai. Tak perlu bawa orang awam kepada pertelingkahan ilmu kalam. Sebab itu kita mengajar tauhid dengan kaedah kalam akan bawa manusia pada pertelingkahan, bergaduh antara qaul, aqwal dan kalam. Bawa manusia pada salafus salih, dia hanya bawa manusia kepada khilaf dalam pandangan ulama dalam ayat Quran. Paling kurang hanya tafsir Quran dan sunnah, perbezaan yang mudah difaham, yang senang. Tapi kalau bawa kepada mana-mana mazhab kalamiah, dia akan satu mazhab akan rat satu sama lain sampai penghujungnya umat Islam disibukkan dengan khilaf yang ada sesama mereka. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.